Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini video yang kedua. Yang video first tadi tu, yang betul-betul basic lah kan. Kalau ada siapa yang tak faham lagi apa benda fi'il, fa'il, maf'ul bih. Okay, sekarang ni Ustazah dah up sikit. Okay, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Macam mana kita nak buat ayat? Okay, katakan antum, okay, katakan kita lah. Kita nak buat ayat, antum nak buat ayat ni. Okay, seorang Muslim lelaki, Muslim lah kan, Muslim ni lelaki lah, telah membantu seorang Muslim. Okay, sekarang ni Ustazah nak senang kita guna fi'il dekat depan. Bila fi'il dekat depan mesti berada dalam keadaan mufrad. Tak kisahlah sama ada fi'il dia fi'il present tense ataupun past tense. Kena ambil yang mufrad. Okey, apa maksud Ustazah ambil yang mufrad? Okey, maksud Ustazah ambil yang mufrad ni, maksudnya kena ambil yang bahagian huwa. Contoh kalau perkataan pergi, kena ambil zahaba. Bila nak buat ayat duduk kat depan kan, fi'il duduk kat depan. Kalau kita nak buat ayat sedang pergi, kena guna yazhabu dekat depan ayat. Okey, balik kembali ke sini. Okey, telah membantu. Okey, letak siap-siap telah membantu kat depan. Jadi tak kisahlah kan kalau berubah Muslim seorang ke dua orang, tiga orang, tak kisah. Sebabnya fi'il dah kat depan, mufrad. Okey, telah membantu dah selesai. Okey, sekarang ni kita nak tengok siapa yang membantu, siapa the dua, siapa pelakunya, siapa yang telah membantu. Okey, kat sini seorang Muslim telah membantu. Okey, kalau seorang Muslim yang kita belajar, kan, yang kita belajar selama ni, Ustaz padam dulu lah. Okey, yang kita belajar selama ni, ambil yang basic je. Yang mufrad, musanna, jamak tu. Kalau seorang, al-muslimu. Kalau dua orang, al-muslimani. Kalau muslim-muslim, al-muslimuna. Jamak kan, jamak lelaki. Simple je. Okey. Ada yang tanya Ustazah macam mana bila masa kita nak letak alif lam, bila masa nak letak tak ada alif lam semua tu kan. Okey. Nantilah Ustazah terang. Okey, tapi biasanya dahulukan alif lam lah, senang sikit. Okey, alif lam. Sa'ada al-muslimuna. Okey, sekarang ni kita dah ada kata kerja, dah ada pembuat. Tapi tak lengkap lagi. Seorang Muslim, okay, al-muslimu, seorang Muslim telah membantu siapa? Seorang Muslim. Buat je. Al-muslimu katakan. Okey, ingat tak basic? Kalau pembuat, tanda cara kita nak kenal dia adalah dengan tanda baris depan. Kalau objek, cara kita nak kenal dia adalah dengan baris atas. Okey, jadi betul tak kalau kita buat macam ni? Kalau baris depan tu maksudnya pembuat kan? Okey, al-muslimu kat sini pembuat, al-muslimu kat sini pun akan jadi pembuat. Kenapa? Sebab kita buat dia baris depan. Kalau nak translate, seorang Muslim telah membantu. Tapi seorang Muslim ni pun telah membantu juga. Tak tahu siapa yang dibantu. Nampak tak betapa penting baris dalam bahasa Arab? Jadi yang sebetulnya adalah seorang Muslim, dia kan pembuat, telah membantu. Telah membantu siapa? Telah membantu seorang Muslim. Seorang Muslim dekat sini berada dalam keadaan objek. Nak senang kita panggil objek lah kan. Maksudnya objek tu sebenarnya maksud dia kata kerja yang dikenakan ke atasnya. Okey. Jadi bila dia objek sebenarnya kita kena buat baris atas lah. Sama macam contoh ni tadi. Ialah Abu Muhammad Al-Qurata. Baris atas kalau objek. Sebenarnya kita kena faham maksud sahaja. Kena faham maksud. Okey? Senang tak?
Okey, the second kita masuk kepada sini. Okey, siap dah kan? Untuk lelaki, katakan kalau kita nak buat, kat sini tadi Ustazah ada ni. Macam ni supaya nampaklah kan. Kalau buat muslimun salah kena al-muslimah ataupun musliman. Yang tadi tu bila masa nak letak alif lam. Kalau kita letak alif lam tak boleh tanwin. Kalau kita buat macam ni kan, al-muslimah ni jadi al-muslim. Macam ni. Man. Tak jadi. Dia kena al-muslimah. Kalau tak ada alif lam, kena tambah alif kat belakang. Sebabnya kita buat tanwin baris dia ni, musliman. Okey, kalau buat alif lam tak boleh tanwin. Kalau tak ada alif lam, kena tanwin. Jadi nak senang buat alif lam lah, tak payah berpening. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Sebenarnya file ni ada Ustazah dah bagi kan sebelum ni kan. Dah pernah send dah dekat GC. Okey, kalau tengok yang contoh ni, seorang muslimah telah membantu seorang muslimah. Okey, telah membantu sa'adat lah. Okey, fi'il kalau dekat depan mesti berada dalam keadaan mufrad. Tetapi kena tengok juga pembuat dia. Kalau pembuat dia perempuan, mufrad dia tu kena dalam keadaan perempuan. Ada ta mati. Kalau untuk fi'il madhi, past tense. Kalau untuk fi'il mudhari' macam tadilah yang Ustazah tunjuk tadi tu. Untuk perempuan, ta'kulu. Kalau yang ni qara'a, telah membaca, past tense. Syaribat, telah, ta mati. Ingat simple-simple pun tak apa dah. Kalau ta mati macam ni, maksudnya telah untuk perempuan. Kalau ta dekat depan macam ni, maksudnya sedang, present tense lah. Kata kerja present tense. Okey. Okey, settle. Bila letak fi'il kat depannya settle. Tak kisah ada pembuat dia ni. Okey, sekarang ni kita nak buat ayat kita nak buat ayat seorang muslimah telah membantu. Okey, selesaikan dulu. Fi'il duduk depan nak senang. Dalam bahasa Arab nak senang letak fi'il kat depan. Mufrad. Siapa yang membantu seorang muslimah? Okey, kita buatlah al-muslimah tu. Kalau kita buat al-muslimata ni jadi tak ayat dia? Tak jadilah sebabnya dah jadi dua orang muslimah. Okay, al-muslimatu telah membantu seorang muslimah. Boleh tak macam ni? Al-muslimata. Betul lah. Sebabnya seorang muslimah yang kedua ni keadaan dia yang membantu ke dia yang dibantu? Dia yang jadi objek sekarang ni. Dia yang jadi objek. Bila jadi objek kena baris atas. Sebab tu dalam bahasa Arab selalu tak dengar orang kata bahasa Arab ni yang penting ni baris. Kalau silap baris terus berubah maksud. Katakan kalau antum buat macam ni kan. Sa'adat al-muslimatu al-muslimatu. Macam mana kita nak translate? Sebabnya kalau baris depan ni maksud dia pembuat. Seorang muslimah sedang membantu. Tapi ni pun seorang muslimah dalam keadaan pembuat juga sedang membantu. Tak jadilah. Okey, al-muslimata. Okey, boleh Okey, sekarang naik speed tinggi sikit. Okey, dua orang muslim telah membantu. Okey, settlekan dulu. Telah membantu sa'ada al-muslimah ni kan dua orang muslim. Telah membantu dua orang muslim. Kalau buat al-muslimah ni boleh tak? Tak boleh lah. Sebabnya muslimah ni dalam keadaan fa'il. Yang ni kita up sikit. Ingat tak lagi yang table Ustazah bagi tu? Ni. Benda sama je. Simple je sebenarnya. Dia macam ni lah. Okey, kalau antum dah buat kan. Dah buat ayat. Okey, translate je. Dua orang muslim. Okey, muslimah ni telah membantu sa'ada dua orang muslim. Antum pun buat macam ni. Okey. Tapi bila kita tengok maksud dia dengan ayat bahasa Arab tak sama kan? Sebabnya muslimah ni yang objek ni dia alif nun. Alif nun ni tanda untuk fa'il bila dia dua orang.
Okey, yang paling basic tadi yang Ustazah kata fa'il kena baris depan, akhir dia tu, itu adalah bila fa'il tu, pembuat tu seorang. Cuba tengok balik contoh yang Ustazah dah buat tadi. Yang ni kat slide ni. Cuba tengok. Muhammad seorang, Fatimah seorang, Talibu seorang, Talibatu seorang. Semua baris depan sebab seorang. Katakan kalau nak jadikan ayat ni Talibata ni, dua orang pelajar perempuan, akan jadi alif nun. Pembuat dia siapa? Pembuat dia Talibata ni, alif nun. Ini fungsi dia. Sebenarnya tak perlu hafal sangat pun. Bila faham konsep, insyaAllah boleh senang dah. Kisah adat al-muslimah ni tak jadilah. Bila bilangan 2 musanna berada pada kedudukan objek, kita tak boleh buat alif nun. Kita kena tukar kepada alif tu tukar kepada ya. Al-muslimai ni untuk 2. Sama tak? Muslimai ni kan dalam bentuk objek kan, dalam kedudukan objek. Kalau objek maf'ulun bih, bila dia bilangan 2, betul. Ya ni sebelum dia baris atas. Macam tu je. Ya ni sebelum dia baris atas. Muslimai ni. Okey, kepada ni pula kita move kepada yang perempuan. 2 orang muslimata ni telah membantu sa'adat. 2 orang muslimah. Sama juga. Okey, kalau kita buat muslimatani. Jadi tak? Tak jadilah. Sebabnya alif ta ni menandakan pembuat. Pembuat 2 orang. Okey, tapi sekarang ni bukan kita nak masukkan pembuat kat sini kan. Kita masukkan 2 orang muslimah yang last ni. Yang dibantu. Yang berada dalam kedudukan objek. 2 orang muslimah telah membantu siapa? Ni membantu 2 orang muslimah. Jadi 2 orang muslimah yang ni objek. Bila objek, okey, maf'ulun bih objek. Bila dia dalam bilangan 2, sama juga untuk lelaki dan perempuan. Kena tukar alif, kena tukar ya. Jadilah al-muslimataini. Okey. Ni yang betul dia. Okey, yang akhir wa akhiran al-jama'. Okey, sekarang Ustazah dah tukar muslim-muslim lelaki telah membantu muslim-muslim lelaki. Macam mana nak buat? Kisah ada, kena tengoklah fi'il, kena mufrad kat depan. Tapi nak tahu nak guna sa'ada ke, nak guna sa'adat, nak guna muzakkar ke, nak guna mu'annas, perempuan ke lelaki, kena tengok pembuat dia. Muslim-muslim ni kan lelaki, jadi kena guna kata kerja mufrad lelaki kat depan. Okey, muslim-muslim, al-muslimuna, benda simple lah kan, benda yang basic. Kalau jamak lelaki, waw nun. Okay, muslim-muslim lelaki telah membantu siapa? Telah membantu al-muslimuna. Telah membantu muslim-muslim. Tapi dekat sini jadi tak maksud dia macam tu? Tak jadi. Sebabnya muslimuna, kalau waw nun dekat belakang ni bukan tanda untuk objek. Tanda untuk fa'il bila dia jamak lelaki, waw nun. Okey? Jadi sekarang ni kita nak buat macam mana? Okey, kita kena tukar. Okay, macam ni cara dia. Semula-semula. Okey, cara dia antum tukar waw jadi ya. Okey, lepas tu baris depan ni kena jadi baris bawah. Al-muslimina. Sama tak? Dengan table Ustazah ni. Dia jamak lelaki tapi pada kedudukan objek. Yana baris bawah. Cara nak ingat dia yana, yang ni yani untuk 2 orang. Okey, yana baris bawah sebelumnya. Betul lah. Muslimina.
barulah jadi objek. Kalau kita buat muslimuna, tak boleh nak translate lah. Tak tahu siapa yang bantu. Objek tak ada. Sebab dua-dua jadi muslimuna dalam bentuk pembuat. Okey, yang ni pula muslimah telah membantu. Muslimah. Okey, sa'adat. Samalah kita guna sa'adat sebabnya pembuat dia dalam bentuk perempuan. Tak kisahlah seorang ke dua orang ramai, bila fa'il kat depan kena mufrad. Muslimatu. Macam biasa kalau jamak jamak perempuan kena alif ta. Alif tu. Alif u kat depan ni. U. Baris depan. Okey, telah membantu siapa? Telah membantu muslimat juga. Muslimatu. Betul ke? Alif tu. Tapi bila dalam kedudukan objek kena tukar alif ti. Macam ni. Baru betul. Barulah muslimah kat sini berpadanan dengan maksud ayat yang dibantu. Bukan dia yang membantu. Yang membantu tu muslimah yang ni. Macam tu. Okey, susah harap boleh faham lah setakat ni. Okey, katakan ada yang tanya, Ustazah, macam mana pula andai kata tak jadi pula. Okey, tak ada no color. Okey, andai kata macam ni. Muslim telah membantu seorang Muslim. Kita buang. Macam mana? Macam mana nak buat? Okey, tengok baliklah. Muslim ni pembuat kan. Okay, jadi macam biasalah dia jamak lelaki. Waw nun. Telah membantu sa'ada. Siapa yang dibantu? Siapa yang jadi objek? Seorang Muslim. Okey. Bila seorang Muslim, kalau seorang dan dia lelaki, macam mana nak buat? Muslimu kan? Yang asal dia. Buat asal dulu. Tapi kita nampak Muslim lelaki kat sini, seorang Muslim lelaki kat sini, dia berada dalam kedudukan pembuat ke objek? Dia duduk dalam keadaan objek. Bila objek, tengok baliklah. Maf'ulun bih objek. Bila dia seorang, kena baris atas. Okay, ambil al-muslimah. Macam tu. Jadilah. Muslim telah membantu seorang Muslim. Baru jadi. Okey. Okey, katakan contoh lain. Okey, contoh yang ni. Kita nak buat seorang Muslim telah membantu Muslim lelaki. Okey, padam dulu sikit. Padam. Okey. Kat sini betul dah kan telah membantu seorang Muslim ni pembuat al-muslimu Muslim. Okey, Muslim ni kan jamak lelaki. Okey, buat je dulu macam biasa. Kalau jamak lelaki yang ada waw Okey, kalau lelaki, jamak lelaki yang ada waw nun muslimuna. Okey, betul tak? Sahih atau khata'? Sahih lah kan? Betul dah. Tetapi kalau tengok kat sini Muslim lelaki kat sini berada dalam kedudukan objek. Macam mana kita tahu dia objek? Sebabnya tengok maksud ayat. Seorang Muslim ni pembuat. Dia buat apa? Dia buat telah membantu. Membantu siapa? Membantu apa? Apa siapa ni akan jadi objek. Okay, jadi tak boleh buat waw nun lah. Sebabnya kalau jamak lelaki bila berada dalam keadaan objek kan? Jamak lelaki bila berada dalam keadaan objek kena yana. Sebelum dia baris bawah. Jadi tukarlah. Kena yana sebelum dia kena baris bawah. Muslimin. Okay, Ustazah harap antum faham lah. Ingat nak buat singkat je video ni tapi lama juga ya. Tak apalah sebagai rujukan. Okay, syukran.